Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Mukasyafa Ghaibu lil Fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai nikmat Allah yang tak mampu kita nak hitung. Dan nikmat yang paling besarnya adalah dibagi kita ni hidup. Kerana hidup kita ni sedetik, sesaat pun tak ada siapa boleh bagi. Ya. Jadi itu nikmat yang paling besar hidup. Jadi kalau kita hidup ni kita tak dapat hargai bahawa itu daripada Allah, solid, tak ada siapa-siapa, maka kita akan rugi. Ya, kalau kita betul faham hidup ni lah yang sangat berharga. Kemarin dulu ada saya bagi tahu, kalau misal katalah syurga ataupun nikmat sebanyak mana pun dalam syurga yang paling tinggi pun, kalau misal katalah kita tak ada hidup, apa ada artinya syurga dan kenikmatan tu? Sebab itu kita ni dibagi faham Allah, hidup tu lebih nikmat, lebih berharga, sebab kita tahu hidup tu kepunyaan Allah. Jadi bila masuk ke dalam kita, bukan makna itu milik kita, bukan. Cuma bahasa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya bukan makna kita ni datang daripada Allah, kita rasa kita ada, bukan. Maksudnya kata wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya dia semata-mata esa menunjukkan dia, bukan mengatakan kita ni hidup bila dia bagi kita hidup. Itu yang kita kesalahfahaman kita sekarang, salah faham tu tadi. Akidah kita ni tadi, tak seperti mana yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada waktu itu, dan sahabat tunjukkan pada waktu dia kepada tabi'in kepada wali-wali Allah, dan sampai orang arif billah, sampai kepada kita ni dah mula akidah kefahaman ni dah mula dijadikan satu makhluk asing. Allah Ta'ala bahasa kata gharibun tu sama, asing dia ni. Si Haji ni cerita apa ni? Ini dah mengaku Tuhan ni. Allah je ada, dia tak ada. Ada. Saya pula kena dah. Padahal saya nak menjelaskan yang sebenarnya gitu, tapi saya jelaskan daripada bawah. Tu tak faham juga kau cakap aku. Kita semua tak ada. Kau kata kau ada juga. Degil. Kau nak merasa lagi ada lagi. Kan kita ni tak pernah ada. Ala ta'alal insanu khinu minadari lam yakun syai'an mazkura. Tak, belum disebut apa-apalah. Kita kata kita asal mani tu mani tu pun datang pada saripati yang Allah jadikan juga, dan dimasukkan terus. Semua Allah. Macam handphone saya dah jelaskan tadi. Kalau kita tak kaji, kita rasa ni Oppo mana buat? Jepun Cina? Nokia Jepun. Kita kata Jepun pula yang menciptakan. Salah dah kita ni. Dalam handphone ada besi, ada getah, ada macam-macam tembaga, ada bermacam-macam, sebutkan nama-nama dia. Dekat-dekat 50 jenis nama dalam ni kan. Itu semua daripada mana besi tu? Kakak Allah yang ciptakan. Kau lupa asalnya, dia sampai ilmu jantung ni pun Allah yang Allah bagi. Daripada sikit-sikit dulu telefon ni tak boleh canggih macam ni. Dulu telefon pakai wire tu, nampak wire kan? Jarak jauh tu pakai wire, pakai macam-macam cara lah. Bila sekarang ni nak makan jakit pakai satelit, apa punya gelombang macam-macam, Allah bagi idea kan. Dan kau kata manusia pula yang ciptakan. Lupa semua segala-galanya, kau tak berdasiasat. Dan sampai manusia ni dah pelajaran dia tumpukan, dia membanggakan kepandaian makhluk. Jadi manusia memuji kepada makhluk, gini jadi ni dah terlama sangat.
Sampai kita cerita yang asal pun dia tak boleh nak faham juga. Dalam 30 tahun, 40 tahun keras tu, makhluk yang dia puji. Dia rasa dia yang apa? Ada kuasa. Ya. Jadi kita nak bila cerita yang betulnya tadi yang macam Rasulullah bawa, sahabat bawa, tabi'in bawa, wali Allah bawa, dah jadi gharibun, jadi asing dia. Apa pula ni? Ha. Macam Nabi mula-mula, Nabi Muhammad SAW datang. Semua anggap asing. Apa ni Nabi Muhammad? Kita ada patung daripada emas, patung daripada perak. Ha, Lata, Uzza, mana nama-nama patung kita semua dia nampak. Dia Muhammad bawa tak nampak apa pun. Pelik ni, asing ni Muhammad ni. Nampak? Lepas tu Rasulullah dah terang-terangkan dah semua menyembah betul Allah SWT dah faham. Nabi bagi tahu akan jadi kembali. Inilah dia. Inilah dia. Jadi beruntung orang yang dianggap asing. Tak apalah, eloklah tu. Engkau anggap aku asing, padahal aku dah menunjukkan yang macam mana Nabi Muhammad SAW. Jadi mana siapa yang dengar, siapa yang apa dalam YouTube ke apa, dia dengar dia ni orang kata dia asing, teruskan. Ya, teruskan. Jangan kita maknanya patah balik. Sebab memang Nabi kata memang akan datang akan eloklah. Nabi kata siapa yang dianggap, beruntunglah orang yang anggap. Ya, jadi teruskan. Jangan takut. Ya. Ada pernah jemaah kita dulu masa tahun era 95, 96, 97 sampai 99. 4 tahun tu di follow oleh orang kata ini macam special punya apalah. Dia cari, dia nak cari. Masa itu apa, banyak ajaran-ajaran yang apalah dia orang kata. Jadi kita termasuk juga orang buat laporan, orang yang kurang senang dengan kita, kan? Hati dia berpenyakit, dia buat laporan, dia kata kita pun. Ya, ternyata orang yang masuk dalam jemaah kita tu orang dia. Dia bawa itu jam, mana ada canggih macam ni. Itu jam dulu dia pakai apa, rekod kecil je. Tape recorder kecil. Dia rekod kita punya majlis. Dia menangis-nangis, dia juga yang bocor rahsia aku sebenarnya. Aku tengok tak ada apa yang, malah aku terbuka hati aku bila. Macam mana orang kata engkau tak ada pun kau kitab-kitab engkau mengajar, tak ada pun depan kau. Aku nak ambil kitab-kitab tu, apa yang kau cakap semua perkataan tu semua perkataan yang membawa kasih sayang, membawa kepada mengesah. Tak ada satu untuk kepentingan kau pun, tak ada untuk engkau suruh orang sembah engkau ke, engkau suruh orang mengaku Tuhan pun tak ada. Semua ajakkan kepada kita ni semua sebenarnya yang ada hanya Esa Allah sebenarnya. Kita ni hanya mentajalikan. Jadi dia sendiri yang gitu pun nak carikan tadi kita. Dan pada waktu tu 4 tahun tu, jemaah kita semuanya di kereta dia, motor dia ada yang follow balik rumah ikut. Dia orang bagi tahu saya. Ada pula yang apa, yang faham, dia kata engkau jangan ngasih haji sekarang ni. Dia orang tinggal apa ni? Ada juga jemaah kita yang tak datang disebabkan tu. Mana yang kuat sikit dia terus. Ada yang takut dengan bini kata janganlah bang dengan si haji sini bang. Ada yang tak pergi. Jadi itu terserah masing-masing. Siapa yang teguh iman dia, teguh maknanya dia dah mati dia tu dalam keadaan mati mengesakan betul-betul Allah semua. Sebab dia bukan dia nak melawan siapa-siapa, dia mengesakan Allah. Bukan niat dia, bukan ada dia nak pergi parang ke, nak pergi tembak ke, nak pergi bom ke, tak ada pun saya suruh situ. Saya menyuruh tadi ajakkan kepada betul-betul mengesakan Allah. Tauhid yang betul-betul dinding zat tauhid. Sampaikan kita ajakkan situ, bila tauhid betul-betul nanti kau akan perasaan kau kasih sayang, kau tak akan ada musuh. Dan orang nak memusuhi kau pun kau akan balas mendoakan macam Rasulullah sifat kau. Insankah tak ada perasaan kau untuk membenci orang yang membenci kau. Orang yang benci kau, dia buat buruk dengan kau, engkau akan ajakkan belanja makan, kasih sayang, malam kau doakan dia menangis-nangis. Sifat tu akan datang nanti bila kau betul tauhid kepada Allah. Bukan makna kita tauhid Allah, kita nampak orang semua salah. Ya Allah.
Kita tetap menyontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, orang yang bersama dengan dia. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Allah bagi, itu kita ikut itu. Bukan kita, dia orang yang takut sebenarnya. Dia seolah kita nak nentang ini, nentang itu. Tak ada pun kita nentang pun, malahan kita mendoakan dia, doakan raja kita, doakan menteri kita, doakan siapa-siapa pun dalam yang kita jumpa. Orang Kristian, orang Yahudi, orang apa pun itu saudara kita, kita anggap kita akan doakan supaya dia dapat petunjuk Allah. Kita tak ada rasa dendam, simpan apa, tak ada. Tak? Walaupun dia tu perangai dia tak elok, tetap mendoakan. Kita hanya berjaga-jaga sifat yang dia buruk ada pada dia tu kita tidak ikut, dan ada sifat yang baik dalam diri dia. Kalau dia buruk, bukan semua buruk. Jadi yang kita tak ikut yang buruk dia. Yang baik dia, yang hidup manusia dia tu tadi, kita kena doakan dia untuk semua manusia, Islam tak Islam, manusia nakkan jalan kebenaran hak, iaitu semuanya daripada innalillahi wa inna ilaihi. Bila kita dah faham, kita akan tahu manusia asal manusia dia saudara kita. Baik dia Yahudi, baik dia Majusi, Nasrani, apa pun, dia saudara kita. Ya, yang lain beza agama tu bagi kau amal yang tu. Kau percaya tu, bagi aku. Dan aku tak menyembah apa yang kau sembah, dan kau tak sembah apa. Bagi kau, kita tak ada musuh, kita cakap gitu. Malahan kita boleh dengan dia dan kita menunjukkan akhlak kita yang kita tak memusuhi dia. Dengan sebab itu dia akan tertarik dengan watak kita. Bukan kita memaksa dia. Dia automatik nanti bila kita dah dengan Allah, automatik akhlak kita karimah, akhlak kita mulia, automatik dia akan nampak. Ya. Tu. Banyak. Macam contoh pendeta-pendeta, ada tu pendeta Kristian berdebat dengan kita. Berdebat. Kita ni tak nak berdebat muzakarah, tapi dia nak berdebat. Kita tak nak dia ajak juga. Tapi bila kita cakap dengan dia, rupanya dia faham. Dia faham. Ya, dia faham bahawasanya apa yang kita kata tadi, bahawasanya kita tak ada menganggap dia tu musuh. Cuma kepercayaan dia tu yang tadi kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut kepercayaan dia mengatakan Isa ni anak Tuhan, Maryam ni mak Tuhan, macam-macam lah. Apa dia anggap Tuhan ni ada anak, ada bini, ada macam-macam lah. Dia akan klaimkan gitu. Dia percaya pada Allah, tapi di samping tu dia percaya Allah tu ada anak. Tu saya kata dia nanti Nabi Isa akan turun bereskan. Sebab Nabi Isa dulu dah bagi tahu dengan orang-orang kaum dia. Tapi kaum dia tu membolak-balik kitab tu tadi. Bahasa yang Nabi bagi tahu tu, aku sama-sama kita ilahun wahid, menyembah kepada yang satu Allah. Aku bukan anak Tuhan, Nabi Isa dah bagi tahu. Tapi sebabnya dia nampak tadi Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, boleh bercakap dengan ahli kubur, orang penyakit macam-macam dia boleh baikkan. Jadi depan mata dia orang jadi macam doa dia ni cepat kan, dia anggap dia macam anak Tuhan dia. Itu ada Nabi Isa dah bagi tahu, aku bukan, aku sama macam kau juga. Kita ni aku disuruh Allah. Kita ni tak ada apa, yang ada semua kekuasaan dia dalam apa yang kita dapat, semua kekuasaan. Kita tak ada apa benda. Dari itu kita betul-betul rasakan. Jadi kita bila bercakap dengan orang yang Nasrani, ketua-ketua dia orang agama, bila kita cakap yang ni tadi tersentuh. Sebab kita bercakap atas dasar kasih sayang, kita tak menganggap dia tu musuh kita. Banyak yang maknanya bila dia ketua-ketua dia dengar macam ni, kesadaran tu datang, dia bagi tahulah dengan pengikut dia. Itu kau buatlah macam mana. Dia yang penting dia dah sedar, dia apa aja. Jadi ini yang sebenarnya saya cakap, kalau orang tu sendiri dia Nasrani, Kristian sekali, kalau saya ceritakan yang ni tadi bukan untuk orang Islam aja. Orang Kristian, orang Yahudi, orang apa pun tak ada agama, etis tak ada agama pun, kalau dengar ni pun dia boleh faham. Tapi kalau kau orang Islam, kau rasa kau dah tinggi,
Islam kau dah lama Pak. Tapi kalau kau tak boleh terima, aku tak tahu nak cakap lah. Yang itu tentu-tentu yang bukan Islam pun boleh kata betul setuju dengan dia dan dia nak ikut. Ya? Itu bukan Islam. Tapi kalau kau Islam sendiri kau pula komplain, berat tu. Berat tu. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan engkau memusuhi wali-waliku, orang yang mengajak kepada jalan, kepada mengesahkan Allah. Dia tak mau upah apa-apa, dia betul-betul buat sungguh-sungguh. Jangan kau kacau. Kalau kau usik dia, kau macam usik aku. Aku istiharkan perang. Tapi saya tak begitu. Kau kacau macam mana, aku tetap doakan macam mana Nabi SAW ajar akhlak. Ya Allah, dia tak tahu apa, dia usik. Jangan apa-apakan dia. Kalau kau bagi dia hidayah, bagi dia faham, dia tak faham, kau lebih bijaksana. Ya Allah, dia hamba kau, aku tak tahu. Jadi kita akan tetap doa pada Allah. Jangan apa-apakan dia, walaupun dia buat macam-macam. Jadi kita mempraktiskan betul akhlak karimah Nabi Muhammad SAW. Jadi apanya yang kau nak sampai marah-marah dengan aku ni? Kenapa? Adakah aku minta duit orang? Aku kacau masyarakat? Aku rosakkan akidah orang? Tak ada. Aku perbetulkan akidah supaya bila akidah tu kau pegang betul-betul kepada Allah, akhlak kau akan bertambah baik, dengan diri kau jadi baik, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan semua akan jadi baik. Semua alam sekeliling tu, semua kau akan jadi baik. Untungnya rasa bahagia orang yang dah dapat benda ni. Tapi kalau kau tak dapat, kau janganlah buat sesuatu yang nak merosakkan diri kau balik. Sebab nanti kau rosakkan diri kau balik nanti. Walaupun kita tak tahu, tapi Allah tu tahu. Dia kata aku akan isytiharkan perang. Itu yang saya takut tu nanti. Bila Allah dah isytihar perang, siapa yang boleh menghadap tentera Allah? Malaikat dia ginikan aja bumi terbalik dah. Gini dengan kuku macam ni, terbalik dah. Tak? Semuanya ikut arahan Allah semua. Jadi kita tak naklah turun-turun macam bencana ke datang sesuatu gempa bumi macam zaman-zaman Nabi Nuh, Nabi Lut kan. Kita kalau boleh kita tak nak gitu memang. Jangan sampai dah keadaan mendesak kan. Maknanya kita tak nak. Dalam diri kita nak kasih sayang. Kita nak betul-betul pegang cara yang Nabi Muhammad SAW bawa 100% kalau boleh. Walaupun orang kata susah pun, tapi kita macam mana pun ada. Kalau Allah menghendaki, tak ada yang susah. Kalau kita kata senang sangat pun tak boleh. Kita dah takabur. Sebab susah senang semua di tangan Allah. Jadi kita duduk kat sini, kita serah pada Allah. InsyaAllah kita betul-betul tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu hingga ayat. Siapa betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala kata siapa itu adalah dia ni apabila dia menyerahkan diri dia betul-betul kepada Allah. Makna menyerah diri itu kalau tak kenal tak boleh juga. Menyerah diri dalam keadaan kita tak kenal diri, tak kenal Allah pun tak betul juga. Cakap je nanti. Tapi dalam keadaan kita kenal diri, kenal Allah, kita akan serah 100%. Pasal kita dah kenal diri, kenal Allah. Seluruh hidup kita kepunyaan Allah. Dia yang tahu atur diri kita. Bukan kita minta, ya Allah tolong atur aku macam ni. Bukan. Salah tu. Jadi bila kita begitu, Allah Ta'ala kata aku wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan bagi rezeki yang tak sangka-sangka macam mana. Yang paling besar rezeki itu adalah kita sentiasa rasakan nak dengan Allah, tak ada diri kita. Itu yang saya maksudkan. Rezeki yang paling besar, yang bukan rezeki jenis itu rezeki juga tu kecil. Yang paling besarnya hati kita sentiasa aman dengan Allah. Kita tak mau ada rasa kedirian. Itulah mentakwa yang kita serahkan pada Allah. Itu yang paling besar. Jangan fikir lain dululah. Itu aja cukup. Semua datang dunia akhirat, bidadari menunggu kita. Ibaratnya gitu. Sebab kita dapat Allah Ta'ala, pemilik segala syurga, pemilik segala kenikmatan tu yang kita dah dapat. Kemarin kan dah diceritakan tadi.
Raja tu panggil rakyat dia ambil semua harta apa yang ada. Dia buka ni hari-hari senang hati lagi. Semua rakyat dia ambil. Kaya raya rakyat dia. Tak jumpa lagi raja. Ada seorang ni. Kenapa tak ambil? Tak nak, aku nak engkau raja. Kau jangan mengepek lah. Pergi ambil. Sekarang tu banyak lagi tu. Kau boleh jadi kaya. Lepas tu kau pergi buat hidup kau, kerajaan kau sendiri. Ya. Tapi apa kata dia? Aku nak engkau raja. Aku nak engkau. Sebab aku dah hasbunallah wa ni'mal. Cukup Allah. Raja terus bagi. Kalau macam tu engkau sebenarnya patut jadi raja. Nampak? Maknanya kalau kita cakap, maknanya kita je maknanya nakkan sesuatu tu kita ingat puas, rupanya pemilik dia. Kalau kita nak memiliki duit dinar ke kan, itu belum kaya lagi sebenarnya. Tapi kalau kita dapat memiliki mesin cetak duit tu, lagi senang tak kita? Lagi senang tak? Berapa banyak pun kita boleh cetak, betul? Tapi kita tak faham siapa yang menjadikan segala tu lebih itu kata orang yang bijak tu, mengatur dia ambil yang paling. Itu maksud saya. Jadi kita ni kebanyakan ibadah kita selalunya kita mengambil, memikirkan, bukan saya cakap Allah Ta'ala kata upah ataupun itu maknanya sebenarnya Allah nak mengajar kita, nak nunjukkan kemurahan dia tu tadi. Dia ciptakan syurga, pemurahnya tadi. Tapi kita punya fikir syurga tu, kita ingat di sana, kita duduk di sana kan. Itu sebenarnya dia nak nunjukkan pemurahan. Macam kita kat sekarang ni pun kita dah nampak kepemurahan Allah. Napas kita yang naik tu dapat melihat aman, telinga dapat mendengar, kalam yang dibagi, itu pemurah tu. Tapi kita bayang-bayangkan pemurah tu seolah-olah. Tapi cuba pemurah dia tadi yang kita bayang syurga, tak ada dapat lihat, tak dapat dengar, tak dapat cakap, tak dapat hidup. Jadi kita apa kita nampak yang tu tadi? Allah nak tunjukkan pemurah dia jadikan tu. Pemurah dia tu nak kita dah faham. Kita duduk dengan pemurah, maha pemurah dia tu, bukan yang dia tajalikan tu. Jadi itulah, jadi bila kita ni hidup kita ni kita faham, senang. Kita dah tahu ada tuju. Sekarang ni kebanyakan daripada kita ni banyak yang maknanya masih lagi teraba-raba. Seperti pernah saya kiaskan manusia ni, dia ni contohlah ni seekor kita bayangkan binatang ni, maknanya lembu yang nak buat korban lah. Lembu yang buat korban ni maknanya kita orang buta, kita teraba-raba, kita kata kita pegang tanduk lembu yang nak buat korban tu, kita kata dia nak bertanduk cantik. Kita rasa macam lembu tu tanduk sebab kita buta. Orang kata lembu macam mana? Lembu tu tanduk, aku pegang sendiri lembu tu. Dia buta. Lembu tu ada tanduk 2. Dia tak jelaskan habis. Kemudian datang lagi satu buta lagi. Dia pegang ni kaki lembu tadi korban. Dia pegang. Aku rasa dia ada 4. Jadi dia kata lembu tu ada 4 kaki, dia kata macam tu. Yang seorang lagi buta datang lagi, dia meraba-raba, dia kena kat bahagian ekor pula. Salah, lembu tu bukan macam berkaki. Lembu tu aku pegang sini, dia macam berekor. Dia raba kan. Begitulah kalau 100 orang, yang lain-lain tempat dia pegang telur ke, pegang apa kan, lalu lembu dia akan kata pasal dia tu buta. Jadi kita nak mengenal Allah tu bukan dengan meraba. Bukan meraba agak-agak. Kita kenal Allah tu maknanya mesti dengan kearifan. Kearifan tu apa maknanya kearifan? Kearifan ni mana keseluruhan. Kita kena buka mata kita, lepas tu kita raba, kita
merasakan dia punya sifat. Jadi orang cerita sifat lembu tu macam mana, sifat dia makan apa. Jadi kita semua kita kaji. Ini kalau kau sekadar, kebanyakan kita sekarang ni hanya kita lembu je, kita dia seorang ni pasal dia dah pegang, dia kata lembu tu macam ekor, macam tu aje. Dia dapat jelaskan tu je. Tak jelaskan dia makan apa, dia besar mana, umur dia sampai berapa tahun, dia ni warna dia apa. Jadi kita ni gitulah. Nak mengenal Allah tu harus kearifan. Tak. Tu. Rasulullah bagi tahu, aku kenal Tuhanku dengan Tuhan. Apa maksud dia? Mana dia tu, mana dia tak adakan diri dia lah tu. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhan. Maknanya tak ada dia ke tu? Ini kita faham ni. Maknanya dia dah mengatakan tak ada, jawapannya tak ada. Kita nak mengenal Tuhan kena kenal diri. Maknanya sampai tak ada. Bila dah tak ada, baru Allah tu sendiri yang tu maksud dia. Ya. Jadi bila kita dah faham je tu, baru kita perjalanan hidup kita sentiasa sebenarnya dia mengenal diri dia. Dia dengan diri dia lah sebenarnya. Ya. Cuba lihat dalam kehidupan kita. Kita pernah tengok tak orang yang apa? Dia ni sebelum saya lupa lah, saya nak bagi tahu apa tu. Bulan ni kan bulan Syaban, dah masuk satu ke dua Syaban. 2 Syaban. Jadi kita ni kalau bulan Rajab tu kita teringatkan peristiwa Isra wal, itu makna dalam bulan tu ada ibu dia. Semua bagus hari tu. Tapi ada hari yang paling agung perjalanan cerita dia, kisah dia bulan Rajab. Ada yang riwayat kata 27, ada kata 15. Tak apa, yang pentingnya dalam bulan Rajab tu ada satu hari perjalanan. Kita akan fokus ke situ, betul? Rajab maknanya perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada tu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan tu yang kita nak faham. Kalau bulan Rajab. Kalau bulan Syaban ni apa yang kita nak ingat? 15 nisfu ni separuh. Maknanya separuh tu 15 Syaban. Apa yang terjadi 15 Syaban? Sebelum buku amalan diangkat. Buku amalan diangkat. Satu lagi? Yalah 15 Syaban, 15 hari bulan lah tu. Maknanya buku salah satu dia buku. Lagi apa dia yang paling besar lagi? Apa dia? Lailatul apa? Lailatul Qadar Ramadan, bos. Itu belum lepas ni nanti. Siapa kita cerita Syaban dulu. Ramadan terus. Syaban apa dah? Tadi sahabat kita dah bagi tahu. Buku catatan dia angkat. Setahun sekali ke? Setahun sekali je? Macam mana tu dia angkat dia? Macam mana dia angkat dia? Siapa yang nak berdasiasat, nak bagi faham? Kita punya fikir sekarang setahun sekali kan angkat? Macam mana dia angkat tu? Kita pernah tengok catatan kita setahun ni. Semalam punya catatan pun kita tak ingat apa kita dah buat. Jadi kalau nak berdasiasat ni, biar kita faham. Adakah kita ni mengukur catatan kita setahun tu? Pernah tak kita mengira start daripada tahun awal hijrah kan, Muharram kan, sampai ke ni kan, sampai ke katalah sini, kita ada kira ataupun tak usah banyak lah bulan yang tadi semalam lah 1 Syaban, kita ada kira tak pagi tadi kita buat apa, kita apa, susah lagi kan. Itu aja dah tak lepas lah. Yang kita kata tadi sibuk catatan kita kena puasa, Rasulullah kata aku catatan aku nak naik ni bulan Syaban ni, aku kena berpuasa, aku suka catatan aku ni diangkat di waktu bulan Syaban ni, maknanya dalam keadaan aku berpuasa. Faham kita cerita ni? Ya. Kita kena faham lah.
Kita sendiri tak mau catat, kita sendiri tak mau kira muhasabah diri kita. Kita nak biarkan diangkat. Macam hebat kita ni, macam tak ada apa-apa. Ha? Macam kita ni dah clear sangat. Jadi muhasabah diri. Itu catatan tu letak pada pengukur kita. Dia tu buatkan tu, Allah tak pernah zalim. Dia nak suruh kita, dia kata ada catatan. Allah Ta'ala kata nanti, katalah jangan kita banyaklah. Hari-hari dia akan naikkan catatan kita lah, kata senang. Tak payah bulan Syaban ni lah kan. Catatan tu tadi, adakah kita mencatat? Dia ajar, dia memang dah ada yang tukang catat. Dia akan bawa naik. Baik atau buruk. Di dalam tu ada yang halus, yang kabir, yang besar. Apa pun yang kita buat, semuanya tertulis. Tapi sekarang ni, bila dia dah cakap macam tu, tujuan dia untuk kita muhasabah. Kita ada perhatikan ke daripada bangun tidur tadi, berapa banyak kita dah. Sebenarnya itu yang kita sekarang ni nak lihat, apakah kita perhatikan. Berapa banyak ni tadi daripada pagi sampai sekarang kita lalai pada Allah. Kita angkat gelas, kita rasa kita tak ingat Allah betul-betul. Adakah kita catat? Kalau itu macam tu perangai kita ni rasa senang ke dia ambil? Kau bangga dengan kau punya puasa. Saya bukan kata tak boleh bagi puasa lah kau. Tapi adakah kau confident tu dengan. Jadi ini saya nak bagi tahu. Jadi macam mana cara dia ni nak biarkan tadi catatan kita ni memang tak mampu tak kira. Mampu tak kita nak kira dengan kita rasa penglihatan, dengan kita punya rasa pergerakan kita ni semua, kita dengan kita rasa kita confident ke kita ni kitab kita tu dibawa tu lulus tu? Confident tak? Macam tak ada apa-apa je rasa. Macam rasa aman je lah. Tak? Saya takut. Saya bab-bab ni saya takut. Saya kalau boleh jangan tulis, saya cakap. Kalau boleh jangan ada kitab je. Sebab apa, dah tentu-tentu memang fail. Saya ni nak bagi, cikgu nak bagi ni, saya sekolah pagi. Tengah hari pukul 2 nak balik, dia suruh serahkan buku catatan. Kan? Tu kejap je tu. Pagi pukul 8 sampai pukul 12 dia suruh serah. Apa yang dia suruh tulis. Saya kalau boleh tak nak, sebab saya tahu memang banyak salah. Saya nak bagi kan cikgu. Sebab saya yakin memang kena je. Betul je. Tak payah duduk je. Memang kena macam kan. Lebih baik saya sorok, memang tentu kena macam kan. Tapi saya cakap lah, ya Allah, teruk. Bagus tak macam tu? Ni bukan saya ajar menipu. Bukan saya ajar menipu. Maksud saya tadi, kita ni kena buat betul-betul lah. Janganlah anggap macam kalau Allah dah cakap catatan tu diangkat, kita macam confident, rasa macam. Bukanlah saya cakap kamu buat baik juga. Tapi lebih baik kamu jangan rasa confident dengan kitab yang kamu berilah, yang diangkat tu tadi. Lebih baik kamu, ya Allah, teruklah aku, ya Allah. Itu lagi baik. Ini saya nak bagi jelas apa benda bulan Syaban ni, maknanya kitab kita kan panjang tu kan. Baru tadi pun dengan ni pun kita tak mampu dah nak bagi kita punya kitab kepada Allah. Boleh? Memang. Maka itu Allah Ta'ala bagi kita mudah. Dia kata cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Itu yang selamat. Hidup kau harus dengan itunya yang nanti tak boleh ditulis. Tak, maaf saya cakap ya. Nanti dia kata si Haji ni menolak ada kitab catatan tulis. Saya bukan menolak. Saya cakap tadi, kita ni Allah suruh kita, dia bagi kita tatafakarun, suruh fikir.
Engkau nak selamat, engkau kena gitu dengan irji'i ila rabbika, selalu dengan bila engkau dah dengan Allah, engkau akan dah. Sekarang bila engkau dah lebur, kau dah tak ada, kau dah tak ada rasa apa, siapa yang nak tulis? Ada ke siapa-siapa nak tulis? La ilaha il. Rasulullah bagi tahu tak, dia Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim kata dari langit keempat, Nabi Ibrahim kata tak ada yang dapat menandingi kalimah kelebihan la ilaha illallah. Dia direct terus kepada Allah. Nampak cahaya dia terus, Nabi Ibrahim terus naik kalimah la ilaha. Tapi bagi yang faham lah, kenal diri, kenal Allah, dia faham la ilaha illallah tu apa. La tu tak ada. Ini kau sebut aja, kau tak faham tak boleh. Dia jadi cahaya tu. Jadi siapa yang nak kira bila kau dah terus kepada Allah? Ini saya nak bagi jalan salah. Ini bukan saya, tapi Allah tu dah kata la ilaha illallahu hizni. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kau tak ada diri kau, yang ada kau rasakan hanya Allah. Itu kau duduk dalam benteng. Bila kau duduk dalam benteng, aku jamin ke amal. Kalau Allah dah jamin, buat apa kau nak masuk dalam kitab lagi? Faham tak? Itu Allah aja. Bila kau orang yang kenal diri, kenal Allah, itulah beruntung dia. Kau pegang, kau yakin pada Allah. Inilah kau yakin. Bukan saya cakap kitabnya, jangan salah faham ya. Ini bagi orang pilihan yang betul-betul yakin kepada Allah. Aku yakin dia, Allah tempatkan dia special. Kat dunia lagi dia yakin pada Allah. Apa dia perbuat, dia semua dia minta Allah yang urus. Itu terserah. Saya dah bagi tahu daripada bawah sampai atas. Bukan saya cerita terus atas, saya cerita bawah. Jadi Allah tu tunjukkan bagaimana cara nak dapat dikatakan Allahumma ajirna minan. Allah ajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah taqina azabannar. Jauhkan daripada azab. Apa tu? Jangan engkau mengatakan engkau ada. Kau rasa diri engkau ada, Allah ada, tu lah nar. Mana boleh, dia tak boleh ada dua. Tapi kau la ilaha illallah, tak ada dah dua, hanya dia yang ada. Kau dah maknanya menyelamatkan diri kau daripada azab. Ini saya cakap, hidup kat dunia ni bila kita kenal Allah, kenal diri, mana kita selamat. Siapa yang janji? Bukan saya. Allah pernah tak mungkin janji? Allah tak pernah. Kau rasakan sendiri bila kau dah tak ada di fana, kau betul-betul yang ada hanya Allah di hidup kau, rasa aman, kau tak ada musuh, kau tak. Allah campakkan kau ke dalam syurga ke, campakkan ke dalam neraka azab ke, sama bagi engkau. Dia minta maaf, tapi saya cakap kena faham dulu. Jangan kau mentah-mentah kau ambil perkataan aku cerita dulu. Kau kena kenal diri, kenal Allah dulu. Bila kau dah kenal diri, baru kau faham perkataan ni. Aku siapkan syurga tu bukan suruh kau duduk situ. Aku siapkan neraka, bukan itu tempat kau. Tapi tempat kau ada selalu dengan aku, kata Allah. Bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, baru dia faham Allah Ta'ala punya maksud. Maka dia jadikan syurga bukan itu nikmat yang besar. Maknanya dia tak nak engkau mensekutukan dia. Dia jadikan tu supaya kau faham ada nikmat pencipta nikmat tu. Kalau dia tak ceritakan tu, kau tak faham apa nikmat. Jadi dia tajalikan dulu supaya kau tahu nikmat. Tapi bukan suruh berhenti di situ. Siapa yang menciptakan tu dia sebab cari. Jumpa kau baru kau beruntung. Cuba juga azab neraka. Yang lebih azab dia bila kau tak kenal diri, tak kenal Allah, tu lebih azab lagi bila kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebab kau rasa engkau yang perbuat, itu bahaya. Kan iblis tadi, Adam daripada tanah, aku daripada api, aku lebih lama beribadah dengan Allah. Sombong tak? Kan ada diri kan? Punya banyak dia ibadah, sesudahnya rasa ada.
Jadi kita bila dah kenal diri kenal Allah, banyak ibadah pun kita tak sadar, kita tetap syok kita Engkau yang buat semua ya Allah. Jadi kalau kita campak syurga pun kita tetap yang penting aku nak dengan Allah. Kita dah di dunia lagi dibagi faham oleh Allah kemenangan ni tadi kan. Dicampak dalam neraka pun kita tak rasa risau sebab kita tahu asalkan kita dengan Allah. Adakah kita dengan Allah kita kena azab dalam tu? Tak. Neraka tu memang tempat azab, tapi kalau penjaga dia azab tak? Malaikat Malik tu duduk dalam tu. Dia kena azab tak? Jadi kita pergi kat neraka, dia dudukkan tadi untuk selamatkan orang ahli neraka tu maksudnya. Jadi ke mana pun kita pergi, wa ainama tuwallu fasama wa huwa ma'akum ainama, semuanya kita sentiasa dengan Allah je kita nak. Kita tak mau ada diri kita, roh kita keluar ke mana pun kita tetap nak dengan Allah. Kita dah diajar di dunia lagi, kita dah kenal dia. Kita tak nak yang lain. Diri kita pun kita membenci sebab diri kita ni lah punca membuka segala maksiat. Kita dah dapat Allah Ta'ala bagi satu rahsia maknanya. Engkau tu jangan ada. Kalau engkau bawa diri engkau juga, mana engkau akan, melainkan kau bawa diri engkau untuk betul-betul nyerahkan balik pada aku dan kau tak ada. Baru engkau gerak wa ma ramaita, engkau dah tak asal diri engkau dah. Tu. Ya. Inilah saya cakap tadi, bila saya nanti kalau tak ceritakan sampai ke dinding tauhid zat ni tadi, maknanya saya menipu kamu semua. Kalau saya tak cerita yang ni tadi, saya cerita daripada bawah, daripada tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat. Ini tadi nama telefon ni tadi Oppo, saya mengajarkan tauhid asma, nama dia Oppo. Asma tu nama dia Oppo. Asma ni penutup meleburkan asma-asma yang ada banyak berjuta-juta nama asma yang Allah jadikan, lebur dengan kalimah Allah, hilang semua nama-nama tu. Kan? Kemudian saya masukkan pula dari bentuk-bentuk ni, besi dicantum ni semua tak ada, semua Allah yang jadikan af'al ni semua. Hilang semua dah af'al. Kita tak nampak, melainkan nampak af'al Allah. Dua. Ketiga, cantik sifat dah. Apa sifat dia menghubung tu, semua Allah yang menghubungkan. Kalau Allah tak gerakkan, kau boleh picit. Kau berhendak dalam telefon mak kau. Kan? Dah pergi kepada tauhid sifat dan keseluruhan semuanya, awalu akhiru zahiru semua wahwa, semuanya di dinding zat tak lengkap tak, alif lam lam ha. Adik saya boleh celarukan siapa-siapa pun, orang bukan Islam kan, orang Islam tetap dia boleh sebab semuanya laluri manusia nakkan dia boleh terima. Tapi kalau engkau tak boleh terima, semua banyak orang, 100 orang boleh masuk pintu tu boleh terima, engkau seorang tak boleh terima, engkau jangan salahkan 100 orang ataupun orang yang tunjukkan pintu tu. Engkau nya kena sedar ada sesuatu perangai yang tak elok dalam diri engkau, nak kena betulkan. Itu yang kau kena, itu yang kau betul. Itu yang alih kan tempat orang tu alih ni. Parking pun kalau tak betul tengok, salah parking kan, maknanya tak boleh. Kita nak parking tu tadi betul-betul sampai kita tak ada tempat hilang dia sebenarnya yang jadi seluruh sekian alam ni semuanya menandakan siapa, menyatakan siapa. Ada kita nampak untuk menyatakan, kita dah kupas dah ni telefon ni semua dah. Dia tak nampak dah nama dia semua, sifat dia, dia punya afal dia, seluruh dia semua, siapa punya kepunyaan ni. Semua je sekalian alam tu lah juga. Apa yang katakan ini tinggi ke apa benda. Sebenarnya engkau perangai engkau yang ada penyakit. Buanglah penyakit engkau, jangan kau salah orang lain. Kau buang penyakit kan, kau bahagialah. Kau salahkan orang lain sampai bila pun sombong jadi macam malaikat, macam iblis. Sampai bila-bila dia tak mau sedar, dia tetap kata disebabkan Adam lah aku dilaknat. Adam pula disalahkan. Jadi aku dendam anak cucu dia. Jadi dendam. Jadi itu sifat dia. Macam isu kalimah Allah sekarang ni tengah hangat kan. Macam-macam orang tanya saya. Yang mengamuk adalah dengan saya, dia kata, tarik balik
awak cakap kalimah Allah ni boleh orang Kristian menyebutnya. Ha. Saya cakap biarlah dia nak sebut kalimah Allah. Tuhan dia pun Allah juga. Cuma dulu tu dia tak apa-apa kenal, sekarang dia dah kenal kalimat Allah tu Tuhan dia, biarlah dia sebut. Engkau pergi mengamuk apa. Cuma engkau kena ajarlah dia. Alif, lam, lam, ha tu ada 4 huruf. Kalau kau nak sebut nama Allah, kau kena tahu 4 huruf tu apa benda, zat, sifat apa, kau kena faham dulu. Kau tidak nanti kau sebut, kau tak dapat apa-apa benda. Cakap dengan dia gitu. Janganlah lawan dengan dia. Kau nak pakai boleh pakai. Cakap dengan dia. Pergi ulama ke mufti ke apa peringkat tinggi, pergi jumpa dia. Siapa yang minta tu, jumpa ketua-ketua gereja tu, kasih sayang dengan dia. Boleh. Kami orang Islam lagi suka kamu baca sebut kalimah Allah. Tulis kat mana-mana pun. Tapi kamu kena belajar dulu, ajarkan kepada kamu punya pengikut-pengikut apa tu alif, lam, lam, ha. Jangan sebut dia, nanti tak dapat dia punya kemanisan. Nanti kamu sebut kamu tak dapat apa. Macam buruk kakak tua sebut dia nanti. Bagi tahu dengan kasih sayang. Ini mengamuk, tak boleh. Dia kalimah Allah ni untuk orang Islam dia. Apa? Kau pun alif lam lam ha, kau Islam kau pun tak faham apa tu. Maka itulah kau marah sangat. Kau pun tak faham. Apa tu aku cakap orang Islam, apa tu alif lam lam ha, apa tu? Apa tu zat, sifat, asma, afal? Engkau kasih lagi ada afal engkau. Padahal ini semua bentuk afal dia. Kau kasih lagi nama tu nama engkau. Nama ni dia yang bagi, dia. Ini sifat perangai, semua perangai engkau ni dia yang bagi. Kau kasih perangai engkau. Kau ngaku engkau. Tapi kau sebut dia aja, Allah aja. Main marah orang sebut engkau sendiri tak faham. Dia juga kena balik kat engkau nanti kan. Jadi fahami kita ni makna orang pakai kalimah Allah, kita kena terasa sebab apa? Kita tak faham tu sebenarnya. Kita marah sangat dia nak pakai. Cuba kita faham, kita tak marah. Baguslah kita sebut. Memang Tuhan dia kan benar, Allah yang jadikan dia. Biar dia sebut. Kau nak larang, bahaya kau orang nak sebut nama Allah pula marah. Kalau dia tak sebut nama Allah baru kau marah. Oh dia ada anjedah, dia nak letak kat kalimah Allah tu kat kaki, kat kasut ni. Berapa orang yang gitu? Berapa orang? Kau dah cari orang dia siapa yang letak tu. Kadang-kadang kebetulan dia tulisan tu terada. Kau dah fitnah, kau kata dia letakkan kalimah tu. Tak? Janganlah kita sangka buruk dulu. Sebenarnya kita kena faham dulu. Ajar dia, boleh kau nak sebut kalimah Allah. Tapi kalau kau sebut aja kau tak faham, tak guna juga. Macam kami juga sebut Allah tapi kami tak faham. Sebab Allah Ta'ala innamal mu'minuna allazina iza zukirallah jilku. Kalau orang betul-betul dikenal Allah, kenal diri, orang mukmin disebut nama Allah bergetar rindu kepada Allah, syok, lebur diri dia. Tak? Tapi kalau kau sebut dia tak faham, tak kenal dia, tak kenal diri, tak kenal Allah, tak faham kalimat tu, kau sebut tak ada apa ni. Jadi kau rugi. Kau hanya boleh sebut dia. Aku tak larang kau sebut tapi gitu kan. Tu. Jangan kita sangka buruk dia nak buat agenda dia ada lain. Cerita ni dah sudah lawan-lawan dia dapat juga pakai juga. Engkau pula mengamuk dengan dia. Ha? Dia jangan kita kena tenang, relax, jangan dia melata. Kita pergilah jumpa dia. Sekarang kita jumpa dia pun tak. Dia mengamuk. Ustaz tarik balik perkataan Ustaz. Ustaz kata ini kalimah Allah boleh orang bukan Islam sebut. Nak tarik buat apa tarik? Dia kata, salah macam salah besar saya cakap gitu. La haula wala saya cakap. Ya, tu. Bukanlah maknanya saya setuju dia memakai tu. Saya cuma kita kena pergi tanya dia. Kalau kau nak sebut tu buat apa? Kalau kau tak faham alif lam lam ha tu apa maksud dia? Kalau kau tak faham buat apa kau nak pakai? Kalau kau faham pakailah. Nampak kita ajar dia lah, ni peluang dia. Sebab sebelum nanti Imam Mahdi turun, Nabi Isa pun akan turun membetulkan dia orang. Kita betulkan dia dulu. Tak, kita jadi penolong Nabi Isa, penolong Nabi Imam Mahdi. Apanya yang kau nak melata? Engkau ni anggap musuh aja engkau ni. Kalau belajar tauhid ni dia tak nampak musuh dah, dia semua kasih sayang dah. Tak? Belajarlah kenal diri, kenal Allah. Nanti kita tak akan nampak ada musuh. Malahan kita yang sendiri memusuhi diri kita. Bila kita nampak sesuatu buruk, kita rasa kita baik, benda tu buruk. Kitalah yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau selagi kita nampak ada buruk, ada baik lagi, mana kita belum lagi kenal diri kita. Tapi kalau kita nampak baik dan buruk semua daripada Allah, kita duduk dengan Allah, itu orang yang beruntung.
beruntung. Macam main bola, main pingpong tadi lah. Kita nak menang, dia pun nak menang. Dia pun tak nak kalah, kita tak nak kalah. Tapi bila lawan, bila dua menang, salah satu mesti menang. Lepas tu kita pula lawan sekali, kita menang, dia kalah pula. Tukar-tukar gitu dia. Tapi siapa yang sebenarnya yang menang sebenarnya? Dua-dua kalah sebenarnya. Tapi yang menang dia bila? Bila kita main semasa main tu 3 game ke 5 game tu tadi, 2 jam kita ingat Allah yang pukul. Kita nampak semua Allah je gerak semua dalam permainan tu. Siapa yang menang waktu tu? Kalah ke menang kita tak fikir. Kita fikir kita sentiasa dengan. Jadi hidup tu jangan cari persaingan. Hidup tu selalu dengan jangan ada lawan-lawan. Rasulullah tak buat gitu. Rasulullah diutus bukan untuk lawan sana lawan ni, nak ambil kuasa orang kafir Quraisy. Tak ada. Kita salah faham. Rasulullah diutus membawa berita gembira, mubasirah. Jadi dia gembira dah, dia nak ambil gembira apa lagi? Khalifah aku nak, dia tak nak, dia Rasulullah tak nak. Kau bagi apa? Aku dah ada, aku dah di sisi Allah tu, aku dah dapat kenal Allah, kenal diri tu, aku dah cukup menggembirakan. Jadi duduk situ lah. Yang tak gembira, kita tak dapat rahsia Allah tu. Berapa detik tak rahsia Allah? Rahsia ada diri. Itu yang malang nasib kita tu. Yang kita nak minta fakina azabana jauh tu lah tu. Jauh, jangan sampai ada rasa diri lupa pada Allah. Saya dah tak cerita. Maknanya. Tadi dia kata tadi, bulan Syaban ni, kitab. Dia angkat catatan amalan kita. Rasulullah bagi tahu kan. Sekarang kita dah faham apa tu sebenar catatan. Macam mana nak selamatkan. Allah dah, bukan saya ceritakan, Allah bagi tahu macam mana nak selamat. Matikan diri, kenal diri, kenal Allah. Kita tahu, kita yakin kita dengan Allah tu waktu tu. Tapi bila kita terkeluar ada kita, pada catatan akan ditulis. Kalau kita dengan Allah, tulis juga dengan cahaya. Baik ke buruk ke, tetap dia bercahaya je. Kita tak memerlukan baik, kita tak menyangka kita baik dalam catatan. Itu yang mahal dia. Kita sentiasa tenggelam dalam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Kita duduk kat wa yabqa tadi. Kita dah nampak semua ni pentajaliat dia semuanya lebuh, binasa. Yang ada menunjukkan dia aja. Jadi malaikat pun semua tak ada sebab tak dia. Itu yang paling salah. Allah sendiri bagi tahu, itulah duduk dalam benteng ku, la ilaha illallah hizni benteng. Ya Allah bagi tahu, bukan saya reka-reka. Itu semua. Ada hadis dia, ada membarukan iman kita, la ilaha illallah. Banyak lagi berkenaan la ilaha illallah yang tadi. Kalimat itu kita dihidupkan, kalimat itu dimatikan, kalimat itu balik kita dihidupkan. Apa pun kita buat atas dasar kalimat la, tak ada kita la. Apa pun kita buat 24 jam ni semuanya la ilaha illallah. Tapi kita nak ngaku kita juga. Pasal tak faham kan, tak kenal diri dengan Allah. Tapi mengaku seolah kenal diri kenal Allah. Rupanya tak, belum lagi. Jangan sampai jadi dah mati baru kita tak nak tahu. Rupanya aku tak kenal Allah rupanya. Aku tahu lafaz ya Allah. Tapi itu tak faham yang Allah tu zat, sifat, asma, af'al tu kita tak faham. Bahaya. Sihat ya. Yang ketiga yang paling penting bulan Syaban ni, Allah tu sayang. Allah tu sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Surah Al-Ahzab ayat 64 ke 62. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Turun ayat tu asbabun nuzul di bulan Syaban. Nak menunjukkan Allah tu sayang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beruntung kita, Nabi kita Nabi yang paling disayangi oleh Allah. Sampai Allah tu sendiri aku sendiri bersalah nyambung sifatku Muhammad. Sifatku, aku tajalli ke sifatku di dalam untuk bagi faham pada umat ni, kembali kepada Muhammad dah sampai. Wahanallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina, bahai orang yang beriman yang yakin kenal diri kepada aku, sallu alaihi salli. Beruntungnya kita. Pajakkan kita kecintaan kita kepada sifatullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya ya ayyuhallazina amanu, bila kita dah kenal diri, kenal Allah, baru dia balik-balik innallaha, berbalik-balik engkaulah yang tahu berselawat, maka itu keluarlah Allahumma salli. Jadi Allah yang bersalah, bukan
kita tak ada kalam, tapi kita dah kenal, maka yang berselawat tu adalah Allah kepada sifatnya bernama dirinya juga. Dia berasik dengan dirinya juga. Tu makna selawat, nyambung. Jadi selawat ni best, dia terus sambung pada Allah, dia tak ada halangan. Kalau kita faham, terus berkasih yakin, aman. Itu makna di bulan Syaban turun ayat ini. Dia tak turun bulan Rejab, bulan Ramadan, bulan-bulan. Bukan bulan tu tak bagus, tapi Allah memilih bulan bulan ni maknanya tanamkan lagi sifat kita, maknanya sifat maknanya nak lebur diri, berkasih sayang dengan Allah, dengan Rasul, kan? Sebab bulan ni Allah menurunkan kasih sayang yang besar kepada kekasih sifatnya Muhammad sallallahu. Semua malaikat ikut tau. Semua malaikat